Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan dan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh AJK Masjid, muslimin dan juga muslimat sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan umur yang panjang kepada kita, masih lagi memberikan kepada kita hidayah, inayah, taufik dan juga kesihatan yang dengannya kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat nanti. Muslim dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan berbicara berkaitan dengan satu tajuk, al-ghibatu haramun. Mengumpat itu adalah suatu perkara yang haram. Ayyuhal ikhwatul aizza, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, la tazunna annaka tusalli fil masjidi bi iradatika. Allahu huwa allazi istafaka min bainil ghafilin fa'ayqazaka. Istash'ir hadhihi al-karamata wa hadhihi an-ni'mata. La tazunna annaka tusalli fil masjidi bi iradatika. Jangan kamu menyangka bahawa kamu dapat datang ke masjid ni semata-mata dengan kehendak kamu. Kan? Mana kita rasa, oh, ini kerana aku lah ni. Allahu huwa allazi istafaka min bainil ghafilin. Allah lah yang memilih kamu di kalangan mereka yang lalai. Dalam banyak-banyak manusia yang berada sekitar kita ni, Allah Subhanahu wa taala pilih kita datang masjid. Jadi hakikatnya memang kehendak kita, memang kita nak mari. Tapi yang mengapa-ngapa yang memberi taufik kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahu huwa allazi istafaka min bainil ghafilin fa'ayqazaka. Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memilih kamu di kalangan ramai manusia yang lalai ni, lalu Allah taala membangkitkan kamu, menyandarkan kamu, memberi taufik kepada kamu. Istash'ir hadhil karamata, maka rasailah karamah ini, kemuliaan ini, wa hadhihi ni'mata, dan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena rasa dalam diri kita ni, aku rasa bertuah kerana Allah taala campakkan dalam hatiku taufik, nikmat untuk aku datang ke masjid. Syukur sangat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memilih aku di kalangan mereka yang dapat datang ke masjid. Itu yang poin yang pertama. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salah, dirikanlah sembahyang, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rokoklah kamu bersama dengan orang-orang yang rokok. Maksudnya sembahyang ni tak boleh dibuat seorang diri, sebab Allah Ta'ala kata warka'u ma'ar raki'in, rokoklah kamu bersama dengan orang-orang yang rokok. Maksudnya sembahyang ni kadang-kadang pun kena bagi masjid. Itu maksud warka'u ma'ar raki'in. Tak dinafikan sembahyang kat rumah tu sah, cuma Allah Ta'ala perintahkan warka'u ma'ar raki'in, rokoklah kamu bersama dengan orang-orang yang rokok. Maksudnya datanglah ke masjid.
Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bashiril masya'ina fi zulami ilal masajidi bin nuri tam yaumal qiyamati. Bashiril masya'in, berikanlah perkhabaran gembira kepada mereka yang datang ke masjid dalam keadaan yang gelap gelamat. Kalau kita tengok zaman dulu, dia tidak ada lampu kan. Dalam keadaan gelap pun sanggup datang ke masjid waktu isyak, waktu subuh. Maka orang yang sanggup datang ke masjid untuk sembahyang berjamaah dalam keadaan yang az-zulam, dalam keadaan yang gelap gelita, bin nuri tam yaumal qiyamah, dia akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Mana kita masuk dalam kubur tu, memang kubur akan diterangi dengan kerana kita ni sentiasa datang ke masjid, terutama pada waktu isyak dan juga subuh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya fariidatan min faraidillahi kanat khutuwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Man tatahhara fi baitihi, siapa yang berwuduk di rumahnya. Kita nak datang masjid ni, memang kita berwuduk di rumah kita. Thumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia pun berjalan menuju ke salah satu daripada rumah-rumah Allah, ke masjid. Liyaqdiya fariidatan min faraidillah, untuk menunaikan satu fardu daripada fardu-fardu yang Allah Ta'ala tentukan, iaitulah sembahyang. Kanat khutuwatahu, dia ada dua langkah kan? Maksudnya kita ada dua kaki kan, langkah kanan, langkah kiri, langkah pertama, langkah kedua kan. Ihdahuma tahuttu khati'atan, langkah yang pertama Nabi kata menghapuskan dosa, wal ukhra tarfa'u darajatan, dan langkah yang kedua mendatangkan darjat, mendatangkan pahala. Maksudnya itulah orang yang sentiasa datang masjid ni, dia akan mendapat yang pertama penghapusan dosa, langkah yang pertama, dan langkah yang kedua mendapat pahala kan. Jadi maknanya dia mendapat pergi dan balik, pergi dan balik. Daripada rumah dia pergi masjid. Satu langkah mendatangkan pahala, satu langkah membuang dosa. Balik macam tu juga, satu langkah mendatangkan pahala, satu langkah membuang dosa. Itu pentingnya kita tahu kelebihan datang sembahyang di masjid. Wa fil haditsil akhar, dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fa ahsana al-wudu' thumma kharaja ila al-masjid lam yarfa' qadamahu al-yumna illa kataballahu lahu hasanatan wa lam yada' qadamahu al-yusra illa hattallahu anhu sayyi'atan." Idza tawadda'a ahadukum, apabila seseorang kamu berwudu, fa ahsanal wudu, dan dia menyempurnakan wudu, memperelokkan wudu, thumma kharaja ilal masjid, kemudian dia pun datang ke masjid, lam yarfa qadamahu al-yumna illa kataballahu lahu hasanatan, tidaklah dia mengangkat kaki kanan, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah mencatat kebaikan untuknya. Walam yada' qadamahu al-yusra illa hattallahu anhu sayyi'atan, dan tidaklah dia meletakkan kakinya sebelah kiri, melainkan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosanya. Maksudnya kita langkah yang pertama tadi, Allah Ta'ala mencatat kebaikan, pahala. Kita letak kaki kiri kita pula kan, Allah Ta'ala mencatat penghapusan dosa, pergi dan balik daripada rumah kita ke masjid, daripada masjid ke rumah kita kembali. Okey. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Man sami'al munadiya falam yujib lam yadid khairan wa lam yurad bihi khairun." Man sami'al munadiya, siapa yang mendengar azan. Kita dengar azan kan, Allahu akbar kan, falam yujib, dia tak bagi masjid.
dia tak sahut azan tersebut. Kan azan tu hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, maknanya datanglah ke masjid kan, datanglah menuju kejayaan, datanglah menuju sembahyang kan. Tiba-tiba dia tak datang, lam yadid khairan, maka dia tidak mendapat kebaikan sedikit pun. Walam yurad bihi khairan, dan tidak ada kebaikan pada dirinya. Maknanya orang yang dengar azan kan, tiba-tiba tak datang masjid, maka lam yadid khairan, tidak ada kebaikan untuknya. Walam yurad bihi khairun, dan tidak diberikan kepadanya sebarang kebaikan. Telah kita dengar azan je, memang tugas kita kena datang ke masjid. Ayyuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, man huwal muflisu yaumal qiyamati, siapakah orang yang muflis pada hari kiamat? Yang mudah-mudahan kita mendengar penjelasan malam ini, kita kena berhati-hatilah supaya di hari akhirat kita tidak menjadi orang yang muflis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna manil muflis, kamu tahu tak apa siapakah yang dikatakan orang muflis? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalah wala mata'. Yang dikatakan muflis di kalangan kita ialah orang yang tidak ada duit dirham dan tidak ada harta. Tak ada harta, tak ada duit kan, maka dikatakan orang tu orang muflis. Faqal, Nabi bersabda, innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang muflis di kalangan umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan sembahyang yang banyak. Sembahyang jemaahnya tak tinggal, sembahyang tahajudnya rajin, sembahyang duhanya, sembahyang sunatnya memang banyak. Wasiyam, dan puasa, selain daripada puasa fardu Ramadan, puasa Isnin Khamis tak tinggal. Wa zakah, dan menunaikan zakat. Begitu juga dengan dia suka bersedekah sana sini. Wa ya'ti wa qad syatama hadza, tapi dia datang pada hari kiamat, di samping dia tu banyak sembahyang dia, banyak puasa dia, banyak sedekah dia, banyak zakat dia, tapi dia telah mencela orang ni, mencaci orang ni, mengumpat orang ni, mengumpat orang ni. Wa qazafa hadza, dan menuduh orang ni. Wa akala mala hadza, dan mengambil harta orang lain. Wa safaka dama hadza, dan menumpahkan darah orang lain. Wa daraba hadza, dan memukul orang lain. Maknanya walaupun dia seorang yang dari segi zahirnya seorang yang banyak beribadat, tapi di sebalik tu dia buat benda-benda tak comel, termasuk dia ni suka mengumpat, mencaci maki dan sebagainya. Fayu'ta hadza min hasanatihi, lalu di hari akhirat kebaikan dia, pahala dia diberi kepada orang yang diumpat, diberi kepada orang yang dipukul, diberi kepada orang yang dianiayai. Wa hadza min hasanatihi, dan maknanya ini dibagi di sebagainya lah. Fa in fanayat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi, sekiranya kebaikan dia, pahala dia diambil orang tu, diambil orang ni, diambil orang ni, tiba-tiba habis. Ukhidha min khatayahum, dosa orang lain tu ditanggung oleh yang tadi tu kan, yang mengumpat tadi tu. Faturihat alaihi, dan dicampakkan kepadanya, summa turiha finnar, kemudian dia dicampak ke dalam neraka. Maknanya seorang yang ibadatnya kuat tapi dia suka mengumpat, dia suka mencaci, dia suka maki, dia suka benda tak comel kan. Jadi kebaikan yang ada pada diri dia tu diberi kepada orang lain, dan dosa orang lain tu diberi kepada dia. Akhir sekali dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Yas'alun Nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sahabata ridwanullahi alaihim fayaqul. Dalam hadis tadi menjelaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanyakan para sahabat, atadruna manil muflis, kamu tahu tak siapakah yang dikatakan orang muflis? Fa akhbaruhu bima huwa ma'rufun bainan nas,
Lalu para sahabat menceritakan kepada Nabi apa yang ma'ruf di kalangan manusia. Faqalu, mereka berkata, wal faqirul ladzi laisa indahu nuqudun wala mata'. Yang dikatakan muflis adalah orang yang tidak ada duit dan tidak ada harta benda. Fa akhbarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-muflisa min hadhihi al-ummati man ya'ti yawmal qiyamati bihasanatin azimatin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberitahu kepada para sahabat bahawa orang yang muflis di kalangan umat pada hari kiamat adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala yang bergedung-gedung, banyaknya pahala. Wa a'malin salihatin katsiratin, dan amal soleh yang banyak sangat. Min salatin wa siyamin wa zakatin, sembahyangnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya dan sebagainya. Fayati wa qad syatama hadza. Walaupun begitu, dia ni suka mencaci orang lain, mencaci, memaki hamun, mengumpat. Wa daraba hadza, pukul orang ni, pukul orang ni. Wa akhadha mala hadza, dan mengambil harta orang lain. Contohnya macam pengapa macam adik-beradik kan, masa bagi saka tu berebut tanah kan, tanah ada abang dia ambil juga, ataupun macam-macam lah. Wa qazafa hadza, dan juga menuduh orang ni, tuduh orang ni macam-macam lah, tuduh-tuduh. Wa safaka dama hadza, dan menumpahkan darah orang ni. Wan nasu yuriduna an ya'khudhu haqqahum, sedangkan orang lain nak hak mereka tapi dia tu ambil hak orang. Fama la ya'khudhunahu fid dunya ya'khudhunahu fil akhirah. Jadi orang yang tak dapat mengambil hak semasa di dunia, di hari akhirat dia akan dapat hak dia kembali. Hak yang kita ambil itulah. Fayuqtassu lahum minhu, maka diadili secara seadil-adilnya. Fayakhudhu hadza min hasanatihi, maka kebaikan kita yang kita banyak kita buat amal soleh banyak ni, tapi kita mengupak orang tu, kita mengupak orang ni, kita mengupak orang ni, pahala kita tu diambil oleh orang. Okey. Wa hadza min hasanatihi, ni pula ambil kebaikan kita. Fa in fanayat hasanatuhu ukhidha min sayyi'atihim faturihat alaihi summa turiha fin nar. Sekiranya kebaikan kita dah tamat, dah tak ada gapo dah yang orang ambil belaka dah, maka dosa orang lain tu ditimpakan kepada kita, lalu kita pun dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Betullah, maknanya hadis ini memberi pengajaran kepada kita, jangan sekali-kali kita mengumpat orang tu, mengumpat orang ni. Okey, di antaranya, ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mahiyal ghibah, apakah yang dinamakan mengumpat? Kadang-kadang kita ni kata, saya cerita ni betul kan, betul kan. Apa maksud mengumpat? Al-ghibah tu, mengumpat itu ialah ia zikruka akhaka bima yakrah, kita menyebut tentang saudara kita benda yang dia tak suka. Kata-katakanlah, dia ni enggak, bakga ni enggak, gini kan. Ataupun kita cerita, dia tu hitam legam, maknanya. Ataupun kata-kata, dia tu pendek lah, maknanya kita menceritakan kepada orang lain benda yang kali dia dengar memang dia tak suka. Itu dipanggil mengumpat kan. Faqad rawa Muslimun an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis riwayat daripada Muslim daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal ghibah, kamu tahu tak apa itu mengumpat? And kita tahu kan. Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikruka akhaka bima yakrah, kamu menyebut tentang saudara kamu benda yang dia tak suka. Kan kita kadang-kadang duduk kedai kopi, cerita orang tu, cerita orang ni kan. Kalau orang punya badan dengar apa yang kita cerita tu memang dia tak suka, tu dipanggil mengumpat. Qila, maka dikatakan lagi, afara'aita in kana fi akhi ma'qul,
apa pandangan engkau wahai Rasulullah sekiranya apa yang aku kata tu betul? Ya, aku tak pelawak, memang betul aku cakap ni. Qal, Nabi kata, in kana fihi ma taqulu faqad igtabtahu. Kalaulah betul apa yang kamu kata, itu dipanggil kamu telah mengumpatnya. Wa illam yakun fihi faqad bahittahu. Tapi kalau sekiranya apa yang kamu cakap itu tak betul, maka bermakna kamu telah memfitnahnya. Jadi makna dia, kita tak boleh menceritakan keburukan orang lain walaupun sedikit. Tak boleh. Tak boleh, kan? Sebab bila kita cerita je keburukan orang lain, apa yang kita tahu tu kita cerita pada orang lain, itu dipanggil mengumpat. Di hari akhirat dia akan menuntut hak dia daripada kita dan pahala kita akan diberikan kepadanya. Itulah yang kita bimbang. Jangan sekali-kali. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minaz-zann, jauhlah diri kamu daripada daripada zan, menyangka buruk. Inna ba'daz-zanni ism, sesungguhnya setengah daripada zan itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan kamu tajassus, mengintip, kan? Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah kamu mengumpat sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Jangan mengintip keburukan orang lain, jangan kamu mencari salah kesalahan orang lain, dan jangan kamu mengumpat sebahagian kamu daripada sebahagian kamu. Qauluhu, firman Allah Ta'ala, wala tajassasu yaqulu wala yattabi' ba'dukum aurata ba'din. Maksud wala tajassasu ni, jangan kamu mengintip, dengan makna kamu jangan mengikuti. Apa maksud aurat? Aurat di mananya keburukan orang lain. Kamu sengaja mencari keburukan orang ni, keburukan orang ni, keburukan orang ni, keburukan orang ni. Jangan sekali-kali. Wala yabhas an sarairihi, jangan kamu mencari rahsia dia. Yabtaghi bizalika zuhur ala uyubihi, yang menyebabkan nyata keaiban dia. Jangan sekali-kali kita ni nak mencari kebaikan, tak apa. Orang ni bab semayang duha, Allahu Akbar, tak apa. Orang ni kalau bab baca Quran, Allahu Akbar, bagus, tak apa. Tapi kalau kita menceritakan keburukan seseorang, itu yang tak bolehnya. Okay. Asbabuha, kenapa berlakunya al-ghibah, kenapa berlakunya mengumpat? Yang pertama, dha'ful iman, iman yang lemah. Kalau iman yang kuat, dia tak akan mengumpat, sebab dia tahu, kan, mengumpat bahaya. Yang berlakunya mengumpat di kedai-kedai kopi ni, temu set-set dia tu, sebab geng-geng hot jumpa tu memang iman lemah, kan? Iman senipis bawang, senipis kulit bawang, kan? Jumpa geng-geng dia memanglah Allahu Akbar, 1 jam cerita tak habis lagi kubur kawan tu, kubur kawan ni, kan? Sebab iman lemah. Lepas tu kita kalau kita dengar orang tu tengah mengumpat, kita jangan duduk sekali, kita kena lari. Yang kedua, murafaqah ahli su' wal ma'asi, kerana berkawan dengan orang jahat, berkawan dengan orang yang suka melakukan maksiat. Jadi kalau kita nak pilih kawan, kita kena pilih orang yang macam Tok Imam, kan, orang baik, macam Tok Bilal, macam kaki masjid. Tapi kena pilih juga pun. Maknanya kita jangan pilih orang yang kaki mengumpat untuk menjadi kawan kita, jangan. Yang ketiga, berlakunya mengumpat kerana hasad dengki. Dia gini. Maknanya itu di antara faktor yang menyebabkan kita ni mengumpat. Al-uqubatul mutarattabah adalah ghibah. Apakah akibat buruk yang menunggu orang yang suka mengumpat? Yang pertama, uqubatuha fid dunya, atas dunia pun dah dapat. Yang pertama, bughdun nas liman yaghtabuhum, orang yang suka mengumpat ini adalah orang yang dibenci oleh manusia-manusia yang soleh. Maknanya zaman ini suka mengumpat. Kalau jumpa dia tak ada benda lain, mengumpat. Jadi orang yang soleh memang tak suka orang tu. Memang Allah Ta'ala campakkan perasaan benci ke dalam diri orang soleh terhadap orang yang suka mengumpat.
Yang kedua, azabuhu fid dunya wal akhirah. Azab semasa di dunia, azab semasa di dunia dan azab semasa di akhirat. Semasa di dunia ni dia tidak mendapat iman yang mantap, dia tidak mendapat kemanisan iman. Manakala azab di hari akhirat, dia akan mendapat neraka. Na'udzubillah. Jadi jauhkanlah diri daripada menceritakan keburukan orang lain. Okay. Yang kedua, uqubatul ghibah fil qabri. Orang yang suka mengumpat ini akan mendapat balasan buruk semasa berada dalam kubur lagi. Masa dalam kubur tu dah dapat azabnya. Al-ghibatu sababun li'azabil qabri. Mengumpat adalah faktor sebab untuk mendapat azab dalam kubur. Wa fil hadis, apa dari dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui dua kubur. Faqal, maka Nabi kata, innahuma la yu'azzaban. Kedua-duanya sedang diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabir. Kedua-duanya diazab bukan kerana dosa besar. Amma haza, adapun yang pertama ni, fakana la yastatiru min baulihi, kerana dia tidak membereskan kencing dia. Kan dia kencing, dia tak tahan dah, menyebabkan semayang dia tu tak sah sebab keluar air kencing tak tu kan. Jadi dia tak bereskan kencing dia tu lah. Jadi kalau kita kencing, kita pastikan betul-betul puas, betul-betul tak keluar, kena tahan sikit supaya dia tu keluar habiskan. Wa amma haza, adapun yang kedua kena azab, fakana yamshi bin namimah, sambil berjalan sambil mengumpat, sambil berjalan sambil mengadu domba. Jadi maknanya orang yang mengumpat ini kena azab semasa berada dalam kubur lagi. Jadi kita jangan mengumpat. Yad'ul Islam man sami'a al-ghibata an yunkiraha. Islam mengajar orang yang mendengar ghibah, mendengar orang sedang mengumpat, dia wajib larang, dia wajib menghalang. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zabba an irdi akhihi bil ghibati kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar. Man zabba an irdi akhihi bil ghibah, siapa yang menjauhkan diri daripada mendatangi ghibah, katakanlah ke orang tu dalam majlis yang ada mengumpat, tiba-tiba dia menjauhi daripada majlis tersebut, kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar, maka menjadi kewajipan kepada Allah untuk menyelamatkan orang tadi daripada api neraka. Maknanya kalau kita gitu, kita duduk atas meja, kita duduk semeja dengan orang yang mengumpat, tak boleh ni, kita lagi. Jadi dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang ini selamat daripada neraka. Kalau kita duduk sekali, duduk dengar kan, kita tak kecek pun. Orang tu mengumpat, kita duduk dengar sedar kan, tak lagi pun kita juga mendapat dosa yang sama. Faham? Okey. Qala An-Nawawi fil Azkar. Al-Imam An-Nawawi berkata di dalam kitabnya Al-Azkar, i'lam, ketahuilah, anna al-ghibata kama yuhramu 'ala al-mughtabi zikruha yuhramu 'ala as-sami' istima'uha wa iqraruha. Dia kata mengumpat ni sebagaimana diharamkan kepada orang yang suka mengumpat, menyebutnya, maka diharamkan juga bagi orang yang mendengar untuk mendengarnya ataupun mengiyakannya. Hak tukang mengumpat tu satu hal kan, kita hak dengar ni, iya juga kan. Maknanya dua-duanya adalah mendapat dosa. Fayajibu ala man sami'a insanan yabtadi'u bi ghibatin muharramatin an yanhahu. Maka menjadi kewajipan seseorang yang mendengar dah mula nak mengumpat ni, maka dia wajib mencegah kalau sekiranya dia mampulah. Kalau sekiranya dia mampu. Kalau dia tak mampu mencegah, dia dah kena lagi lah. Ataupun paling kurang dalam hati dia ni, dia kena cegah dengan hati, tu paling kurang lah. Maknanya kalau dia ni
macam Tok Imam kan, Tok Imam sebagainya, dia kena kata ini tak boleh, ini haram, ini mengumpat walaupun betul. Maknanya dia kena cerita betul-betul. Kalau sekiranya orang yang mengumpat tu lebih gagah daripada dia kena undurkan diri. Kalau dia bersama dalam majlis itu, bermakna dia akan mendapat dosa yang sama. Wa mufaraqatu zalikal majlis, dan dia wajib beredar daripada majlis mengumpat tadi tu. Tempat mengumpat dia wajib keluar. In tamakkana min mufaraqati, sekiranya mampu keluarlah. Fa in qadira 'ala al-inkar bi lisanihi, kalau sekiranya dia mampu mencegah dengan lidah dia, dengan lisan dia, au 'ala qat'in ghibati bi kalamin akhar lazimahu dzalika, ataupun dia alih tajuk. Orang tu tengah mengumpat, dia ni orang yang berpengaruh, dia ada tajuk pembangunan ke, tajuk apa ni, jamuan madani ke kan sekarang kan, tajuk seronoklah malas saya pergi ke jamuan Malaysia Madani kan, makanan gini. Jadi alih tajuk daripada tajuk mengumpat tu kepada tajuk yang lebih tak mengumpat. Okey, betul. Fa in lam yaf'al asa, sekiranya dia tak berpindah daripada tempat tersebut, ataupun dia tak cegah dengan lisan dia, ataupun dia tak alih tajuk dia duduk situ juga, fa in lam yaf'al, sekiranya dia tidak bertindak, maka dia berdosa sama. Kita ingat dosa-dosa ni, mengumpat ini di hari akhirat, maknanya pahala kita tu akan diambil oleh orang yang kita umpat, sekalipun kita sekadar tumpang dengar. Kita dengar orang tu mengumpat, kita dengar juga kan, bermakna kita telah merelakan dosa pahala kita tu diambil oleh orang lain. Qala Abu Asim An-Nabil, berkata Abu Asim An-Nabil, la yuzkaru bin nas ma yakrahunahu illa suflah la dina lahu. Tidaklah la yuzkaru bin nas ma yakrahunahu, tidaklah perkara disebut keburukan yang ada pada orang tua orang ni, kecuali orang yang menyebut itu adalah orang yang tak ada agama, tak ada didikan agama, tak ada fahaman agama, orang yang berada pada kedudukan yang paling asfala safilin, pada kedudukan yang paling rendah dari segi agama. Maknanya duduk menceritakan keburukan orang tu, keburukan orang ni, maka dia kata orang ni orang yang tak ada pendidikan agama. Okay. Qila li Abdullah bin Al-Mubarak, satu ketika dikatakan kepada Abdullah ibn Al-Mubarak, idza sallaita lima la tajlis ma'ana, qal ma asna'u ma'akum antum taghtabuna an-nas. Dikata idza sallaita, wahai Abdullah ibn Al-Mubarak, idza sallaita, apabila kamu selesai sembahyang, mari masjid kan, apabila kamu dah selesai sembahyang, lima la tajlis ma'ana, kenapa kamu tak duduk bersama kami? Kita kan biasanya selepas sembahyang kita duduk sembang kan, sembang sini kan. Maka dia kata iza sallaita lima la tajlis ma'ana, wahai Abdullah ibn Al-Mubarak, apabila kamu selesai sembahyang, kenapa kamu tak suka duduk bersama kami? Apa jawapan dia? Qal, Abdullah ibn Al-Mubarak berkata, ma asna'u ma'akum, aku tak bersama kamu, antum taghtabunan nas, kerana kamu suka mengumpat orang lain, suka membicarakan keburukan orang lain. Aku tak nak bersama kamu. Itu jawapan Abdullah ibn Al-Mubarak ketika mana dia ditanya kenapa dia tak bersama-sama dengan majlis selepas sembahyang itu, sembang. Okey. Qala Sahlu ibn Abdullah At-Tasatturi, berkata Sahlu ibn Abdullah At-Tasatturi, min akhlaqis siddiqin, di antara akhlak orang-orang yang jujur, la yaghtabun wa la yughtabu indahum, adalah orang yang tak pernah mengumpat dan tidak ada umpatan di sisi mereka. Jadi orang yang siddiqin, orang yang jujur, orang yang benar, orang yang betul-betul beriman, tak ada majlis mengumpat dari kalangan mereka. Mereka tak pernah mengumpat,
Mereka tak pernah menceritakan keburukan orang lain. Mereka tak pernah membicarakan keburukan orang tu, keburukan orang ni, keburukan orang ni. Itu dipanggil orang yang ahlus siddiqin. Qala Sufainan ibnu Uyainah, berkata Sufainan ibnu Uyainah, al-ghibatu asyaddu minad dain. Dia kata mengumpat lebih teruk daripada hutang. Bila kita berhutang kan, hutang tu teruk dah kan, kalau tak bayar kan. Ad-dainu yuqda wal ghibatu la tuqda. Dia kata al-ghibatu asyaddu minad dain, mengumpat lebih teruk daripada berhutang. Ad-dainu yuqda, kalau kita berhutang kita boleh bayar. Kita hutang 1,000, kita bayar 1,000 kan. Tapi dia kata al-ghibatu la tuqda, tapi mengumpat ni tak terbayar. Kalau kita nak pergi minta maaf dengan tuan dia, dok lah kan. Itulah, apabila kita mengumpat ni tak terbayar, akhirat pahala kita yang kita datang semai jemaah ni, orang yang kita umpat tu ambil pahala kita bagi dia. Itu maknanya dia kata apa, al-ghibatu asyaddu minad daini, mengumpat lebih teruk daripada hutang. Ad-dainu yuqda wal ghibatu la tuqda. Hutang boleh dibayar tapi mengumpat tak. Kebanyakan memang apabila kita mengumpat orang tu, kita segan lah nak pergi minta maaf dengan dia. Maaf lah, aku ceritakan keburukanmu, kau ni kan. Itu dipanggil bahayanya mengumpat. Qala rajulun lil Fudail ibn Iyad, berkata seorang lelaki kepada Fudail bin Iyad, inna fulanan yaghtabani, qal qad jalaba laka al-khaira jalban. Dia kata apa? Seorang lelaki berkata kepada Fudail, inna fulanan yaghtabani, ya adalah orang mengumpat saya, orang tu mengumpat saya, menceritakan keburukan saya. Maka jawapan yang diberikan oleh Fudail adalah qad jalaba lakal khaira jalban, sesungguhnya dia telah membawa kepada kamu satu kebaikan. Sebab apa? Apabila orang mengumpat kepada kamu, bermakna kamu telah mendapat pahala yang kamu tak minta pun. Kan kita nak pahala ni, kita kena semayang, kita kena puasa, kita kena sedekah, kita kena sebagainya. Tapi orang mengumpat kita ni, secara automatiknya kita mendapat pahala tanpa usaha. Jadi manusia sabarlah kan. Okey. Kana Maimun ibnu Suyah la yaghtab. Dia seorang yang seorang yang alim bernama Maimun ibnu Suyah, tak pernah mengumpat dalam hidup dia. Tak pernah la yaghtab, tak pernah mengumpat. Wala yada ahadan yaghtab indahu, dan dia tidak pernah memberi peluang kepada seseorang mengumpat depan dia. Tak pernah. Mana yang pertama, dia sendiri itu tak pernah mengumpat. Yang kedua, dia tak bagi tak bagi share kepada orang lain mengumpat depan dia. Tak pernah. Wa yanhahu, dan dia larang. Kalau start nak mengumpat, dia larang. Fa inintaha, sekiranya selesai, wa illa qama anhu, sekiranya dia larang tu, orang tu tak mengumpat, bereslah. Wa illa, kalau mengumpat juga, qama anhu, dia pun lari. Maknanya orang zaman dulu itulah sikap dia. Yang pertama, dia tak pernah mengumpat, dan yang kedua, dia tak pernah bagi peluang kepada orang lain mengumpat di hadapan dia. Kalau sekiranya orang tu cuba nak mengumpat, dia akan larang. Sekiranya urusan tersebut selesai, beres. Kalau tidak, dia pun lari. Maksudnya tak sih walaupun sikit untuk mengumpat orang tu, orang ni. Okey. Qala Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari, berkata Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari, inni arju an alqallaha wa la yuhasibuni anni igtabtu ahadan. Berkata Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari, inni arju an alqallah, aku mengharapkan akan aku dapat bertemu Allah. Maksudnya aku mati, aku bertemu Allah Azza wa Jalla. Wala yuhasibuni anni igtabtu ahadan, dan tidaklah Allah Ta'ala menghitung aku dalam hitungan tersebut
aku ada mengumpat orang tu, orang ni, orang ni, orang ni, orang ni. Dia takut sangat di hari akhirat nanti. Takut-takut adalah dalam hitungan amal nanti tu perbuatan aku pernah mengumpat. Dia takut sangat. Jadi saya baca lagi. Qala Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, berkata Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, inni arju an alqallaha, aku mengharapkan semoga aku dapat bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, wala yuhasibuni anni irtabtu ahadan, aku mengharapkan supaya dalam hitungan amal itu tidak ada aku mengumpat seseorang. Okey. Lagi qala al-Hafiz Ibnu al-Jauzi, berkata al-Hafiz Ibnu al-Jauzi, kana ahadus salaf la yada' ahadan yaghtab fi majlisihi. Seorang as-salaf, salafus salih ni, dia tidak pernah membiarkan seseorang mengumpat dalam majlis dia, di hadapan dia. Wa yaqulu, dan dia berkata, inni in zakartumullaha a'anakum wa in zakartumun nasa taraknakum. In zakartumullaha a'anakum, sekiranya kamu berzikir kepada Allah, kamu ingat kepada Allah, kamu sebut Allah, maka Allah Ta'ala akan memberi pertolongan kepada kamu, menolong kamu. Wa in zakartumun nasa taraknakum, tapi kalau kamu menyebut keburukan orang lain, aku tinggal kamu. Siapa setara tu, maknanya dia benci sangat kepada majlis mengumpat, walaupun bukan daripada dia, walaupun daripada orang lain, kan? Okey. Okey, akhir sekali ya. Ilajul ghibah, macam mana kita nak merawat sifat suka mengumpat. An ya'lama annaha muhbitatun li hasanatihi yaumal qiyamah. Yang pertama, kita kena tahu bahawa apabila kita mengumpat, bermakna perbuatan tersebut akan menghapuskan kebaikan kita, akan menghapuskan pahala kita di hari kiamat. Yang pertama, mengumpat menghapuskan pahala kita. Kita anggap kita ni beres dah, sembahyang jemaahnya, puasa sunatnya, qiyamul lailnya, baca Qurannya, tiba-tiba tak jaga pak mengumpat. Fa innaha tunkilu hasanatihi yaumal qiyamati ila man iktabahu. Kerana sesungguhnya perbuatan tersebut akan mengalihkan pahala kita ni kepada orang yang mengumpat. Fa in lam takun lahu hasanatu nukila ilaihi min sayyi'atihi qasamah. Sekiranya kebaikan tadi tidak dialihkan kepada orang yang kita mengumpat tadi, maka dia akan menuntutkan. Wa huwa ma'azilika mu'taridan bi maqtillahi azza wa jalla wa musibun indahu bi akli al-mayyitah. Jadi makna dia akan terdedah untuk mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mengumpat ini diumpamakan seperti orang yang suka makan daging mayat orang lain. Mayat, kita makan daging dia tu dipanggil orang mengumpat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa dapat kita simpulkan pada malam ini adalah yang pertama, kita kena menjadi orang yang faham agama. Faham agama ni, dia kena belajar sama, dia kena dengar sama, dia kena mari sama, dia kena muhasabah sama. Kita betulkan perbuatan kita, dan di antara perbuatan yang kita kena jauhi adalah perbuatan mengumpat. Di mana mengumpat akan menyebabkan pahala kita akan terhapus di hari akhirat nanti. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.